Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi syahri ramadana wa ballighna akhirahu wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawati al-Qur'ani wa hifdhil lisan. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal ashqiya'il mardudin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an abaina wa ummahatina wa muallimina wa asatidatina wa masyayikhina wa 'an ikhwanina wa akhawatina minal muslimina wal muslimat la siyama as-saimina was-saimat minhum ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah dalam pertemuan kita pada kali ini kita akan membincangkan dua perkara, iaitu pertama, satu ibadah yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, iaitu ibadah membayar zakat fitrah, dan yang kedua, satu perkara yang berkaitan dengan ibadah puasa itu sendiri, iaitu yang berkaitan dengan fidyah yang berkaitan dengan puasa. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita mulakan dengan perbincangan berkaitan dengan ibadah zakat fitrah. Zakat sebagaimana yang kita fahami salah satu daripada rukun Islam, dan zakat itu pada bahasa sendiri memberi arti an-numu wal barakah. Zakat pada bahasa memberi maksud perkembangan dan keberkatan. Artinya ibadah kita membayar zakat itu akan memperkembangkan dan akan membawa keberkatan dalam kehidupan orang yang berzakat. Zakatul fitri, zakat fitrah, adalah zakat yang dikaitkan dengan fitrah manusia itu sendiri, ataupun sebahagiannya menyebut sebagai zakatul badani, zakat tubuh badan seseorang. Maka pada bahasanya ia merujuk kepada memperkembangkan dan memberikan keberkatan kepada diri orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri. Moga-moga kita berpuasa di bulan Ramadan, dan puasa ini mengembalikan kita kepada fitrah kita yang sebenar, kepada fitrah kita yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla supaya kita mempertahankan fitrah ini, kerana fitrah itu adalah merupakan asas kepada agama Allah Azza wa Jalla. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah Ta'ala telah meletakkan kepada kita manhaj, sistem agama, iaitu agama Islam, dan agama Islam ini adalah agama yang bertepatan, agama yang merupakan fitrah manusia itu sendiri. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitri, kesemua anak itu dilahirkan dan dilahirkan dengan fitrah yang difitrahkan oleh Allah. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan fitrah dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi adalah Allah menciptakan manusia dalam keadaan mempunyai kesediaan untuk mengenali Allah, untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fitratul Islam, setiap manusia diciptakan dengan fitrah Islam, artinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, 'alal fitri, kullu mauludin yuladu
mu'ahhalan liqabulil Islam wal amali bi ahkamihi. Setiap orang itu dilahirkan dengan fitrahnya, artinya dilahirkan dalam keadaan mempunyai kesediaan untuk menerima Islam sebagai agama dan melaksanakan hukum hakam Islam di dalam kehidupannya. Moga-moga dengan kita berpuasa selama sebulan, bersolat, berpuasa di siang hari, berqiyam di malam hari, memperbanyakkan tilawatul Quran dan mentadabbur ma'ani ayatul Quranil Karim, mengembalikan kita kepada fitrah kita yang sebenar, iaitu menjadikan kita orang yang mempunyai kesediaan untuk memahami agama Allah dan melaksanakan agama Allah di dalam kehidupan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, zakatul fitrah ataupun zakatul fitri adalah istilah kepada satu bentuk pembayaran zakat yang diwajibkan di dalam agama kita bagi orang yang berkemampuan dengan syarat-syaratnya yang tertentu, dan syarat yang paling asas, orang itu mestilah orang Islam dan dapat mendapati kehidupan sebahagian di dalam bulan Ramadan dan sebahagian yang lain di dalam bulan Syawal. Artinya dia mendapat puasa dan hari raya, dan dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah dengan syarat-syaratnya, dan insya-Allah kita akan membincangkan tentang syarat-syaratnya sebentar lagi. Baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-saimi 'anil laghwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla as-salah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berarti Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memfardukan pembayaran zakat fitrah sebagai menyucikan, sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa, anil laghwi war rafathi, daripada perkara-perkara lagha dan rafath. Perkara lagha adalah perkara yang tidak ada faedah yang dilakukan, dan perkara rafath adalah yang disebut oleh sebagian ulama sebagai al-fahishatu fil mantiqi, iaitu ucapan-ucapan yang keji, ataupun bagi kita orang utara ni, terutamanya orang Pulau Pinang, kita sebut sebagai cakap-cakap yang lok-lak. Tuhratan lis-saimi 'anil laghwi war rafathi, difardukan membayar zakat fitrah ini adalah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa daripada perkara-perkara sia-sia yang dilakukan sepanjang ia berpuasa, ataupun kalau ada daripada cakap-cakap yang tidak senonoh yang dilakukan, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka kata Nabi SAW lagi, barang siapa yang menunaikannya sebelum sembahyang, yakni sebelum sembahyang hari raya, maka ia adalah sedekah yang diterima, ataupun ia adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan selepas sembahyang hari raya, sesiapa yang menunaikannya selepas daripada bersembahyang hari raya, maka ia adalah sedekah daripada beberapa sedekah. Maka nanti kita akan lihat waktu membayar zakat fitrah. Ada di sana waktu harus, ada di sana waktu yang wajib, ada di sana waktu yang afdal, ada di sana waktu yang makruh, dan ada di sana waktu yang haram. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, diwajibkan zakat fitrah dengan beberapa syarat. Di sini kita akan bincangkan syarat-syarat wajib membayar zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Artinya zakat fitrah tidak diwajibkan kepada orang yang bukan Islam. Yang kedua, merdeka. Artinya zakat fitrah
tidak diwajibkan bagi orang yang menjadi hamba kepada orang lain. Yang ketiga, mempunyai kelebihan daripada nafkah dirinya dan nafkah orang yang wajib atasnya nafkah pada hari raya dan siangnya, ataupun pada malam hari raya dan siangnya. Berkenaan dengan syarat yang ketiga ini, iaitu syarat kemampuan, dan yang dimaksudkan dengan kemampuan ini, orang itu mempunyai kelebihan, mempunyai lebih daripada keperluan nafkah dirinya dan nafkah orang yang wajib ia tanggung, dan keperluan itu ataupun lebihan daripada nafkah itu adalah merujuk kepada nafkah perbelanjaan malam raya dan siang raya sahaja. Artinya kalau perbelanjaan makan minum dia untuk malam dan siang itu dia memerlukan untuk dirinya katalah RM20 ataupun RM12, anak 10 orang, anak dengan isteri ada 10 orang, campur dengan dia 11 orang, maka kalau 12, katalah 12 orang, 12 kali 12 144, maka dia ada lebih daripada RM144, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Yang keempat, mempunyai kelebihan selepas daripada membeli pakaian yang berpatutan untuknya dan untuk orang-orang yang diwajibkan atasnya, dan untuk orang yang diwajibkan atasnya nafkah. Artinya yang keempat ini, di antara syarat mewajibkan zakat fitrah adalah dia mempunyai harta benda, kemampuan keuangan yang melebihi daripada keperluan untuk menyediakan pakaian untuk dirinya dan orang yang ia wajib memberi nafkah ke atas mereka. Yang kelima, mempunyai kelebihan daripada belanja bagi seorang yang berkehendak kepada tempat tinggal dan ataupun rumah. Artinya dia ada lebihan wang ringgit yang ditolak daripada keperluan untuk menyediakan tempat tinggal bagi dirinya dan keluarganya. Dan yang keenam, mempunyai lebihan daripada perbelanjaan untuk khadamnya. Ini zaman orang ada hamba yang menjadi khadam kepada mereka. Baik. Kemudian disyaratkan pula, iaitu orang yang diwajibkan membayar zakat fitrah ini adalah orang yang mendapat sebahagian daripada Ramadan dan sebahagian daripada Syawal. Kerana wajib membayar zakat fitrah adalah setelah jatuhnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Maka untuk mewajibkan seseorang itu, untuk diwajibkan seseorang itu membayar zakat fitrah, hendaklah ia hidup ataupun ia dapat bernafas sebagai seorang Muslim pada sebahagian daripada bulan Ramadan dan sebahagian daripada bulan Syawal. Maka oleh kerana yang demikian, seorang yang mati selepas daripada jatuh matahari akhir Ramadan diwajibkan membayar zakat fitrah. Artinya warisnya wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya kalau ada harta peninggalannya yang mencukupi untuk membayar zakat fitrah. Dia mati, tengok-tengok dia tinggal pusaka, ada harta dan melebihi, kalau harga Pulau Pinang ni RM7, maka RM7 itu wajib dibuat untuk membayar zakat fitrah setelah ditolak hutang dan sebagainya. Baik. Yang kedua, seorang yang mati sebelum daripada jatuh matahari akhir Ramadan tidak diwajibkan membayar zakat fitrah.
Seorang tu dia mati. Dekat-dekat nak buka puasa dia mati. Tak jatuh matahari lagi. Maka tidak wajib orang seperti ini membayar zakat fitrah. Kalau dia bayar awal sebelum tu, maka dia jadi sedekah, insya-Allah diterima oleh Allah. Begitu juga berkenaan dengan kanak-kanak yang dilahirkan. Kanak-kanak yang dilahirkan selepas daripada jatuh matahari, tidak diwajibkan zakat fitrah kerana dia tidak dapat sebahagian daripada Ramadan. Kalau ada seorang ibu tu, dia melahirkan anak setelah jatuh matahari hari terakhir Ramadan, anak tu beranak malam raya, maka anak itu tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Tidak wajib ayahnya membayar, ataupun tidak wajib orang yang bertanggungjawab dengan nafkah anak itu membayarkan zakat fitrah anak itu, kerana anak itu tidak dapat sebahagian daripada bulan Ramadan. Maka apa yang penting untuk kita fahami, bahwasanya pembayaran zakat fitrah ini diwajibkan bagi orang yang dapat raya dan dapat puasa. Dapat puasa dan dapat raya. Kalau dia dapat puasa saja tak dapat raya, tak wajib bayar zakat fitrah. Dapat raya saja tak dapat puasa, juga tak wajib membayar zakat fitrah, sama ada berkaitan dengan hidup ataupun mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini beberapa perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat mewajibkan kita membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini wajib apabila kita mempunyai kelebihan perbelanjaan, ataupun kita mempunyai harta benda yang melebihi daripada keperluan kita, makan minum kita dan orang yang kita wajib tanggung, pakaian kita dan orang yang kita wajib tanggung, dan begitu juga dengan tempat tinggal kita dan orang yang kita wajib tanggung, dan ianya merujuk kepada perbelanjaan yang kita perlukan untuk malam dan siang hari raya. Artinya malam raya dan siangnya. Yang raya kedua, raya ketiga dah tak diambil kira. Baik. Satu perkara lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Seandainya seseorang itu mempunyai kelebihan daripada keperluan nafkah diri dan tanggungannya, seperti yang kita sebut tadi, atau seperti yang kita sebut sebelum ini, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk semua tanggungan-tanggungannya. Tetapi seandainya lebihan itu tidak mencukupi untuk mencangkupi kesemua tanggungannya, tetapi ada lebihan, maka dia wajib juga membayar zakat fitrah mengikut kemampuannya dan mengikut susunan tertib yang akan saya nyatakan sebentar lagi. Wajib atas orang mengeluarkan zakat fitrah berdasarkan kecukupan makanannya mengikut keutamaan berikut. Yang pertama, untuk dirinya sendiri dahulu. Katalah dia ada tolak daripada keperluan-keperluan hidup dia, dia ada lebih RM7 saja. Cukup-cukup untuk bayar zakat fitrah untuk seorang, maka dia kena untuk diri dia dulu. Ataupun dia ada kurang daripada RM7. Kurang daripada RM7 artinya dia ada lebih kurang RM5 atau RM3. Wajib juga dia keluarkan sebagai zakat fitrah walaupun kurang daripada itu. Kerana kemampuannya tekad tu saja. Jadi yang pertama sekali, kalau dia mempunyai kelebihan, yang kena diutamakan yang pertama dirinya sendiri. Yang kedua, kemudian isterinya, ada lebih lagi untuk isterinya. Yang ketiga, kemudian anaknya yang kecil yang belum akil baligh. Anak dia yang kecil yang belum akil baligh. Kemudian bapaknya dan ke atas, kalau ada bapak, tok wan, tok belah bapak dia, yang laki-laki ni yang di bawah tanggungannya, maka dia wajib bayar untuk bapak dia.
Yang keempat, kalau ada lebih lagi, baru ibunya. Yang keempat, bapaknya. Yang kelima, ibunya. Dan yang keenam, anaknya yang sudah besar ataupun yang sudah aqil baligh, yang masih lagi di dalam tanggungannya. Dan yang ketujuh, barulah kepada hamba sahayanya. Ini zaman ada hamba dulu, dan mungkin yang ketujuh ni sudah tidak berkenaan dengan kita. Jadi tuan-tuan, kita sebut juga di sini mungkin dalam musim PKP ni, musim perintah kawalan pergerakan. Sekarang ni kita perintah kawalan pergerakan bersyarat PB, dan mungkin ada di kalangan kita yang terputus punca rezekinya ataupun mengalami kesempitannya, dan ada duit lebih daripada keperluan, tetapi nak bayar zakat kat semua orang tak cukup. Jadi dia kena tengok dulu, dia kena tengok yang dia nak bayar tu, yang pertama mesti untuk dirinya, yang kedua untuk isterinya, yang ketiga untuk anak-anak yang kecil yang belum aqil baligh, yang keempat untuk bapaknya, dan sehingga ke atas tok wan, tok nek kalau ada lagi. Yang kelima untuk ibunya, yang keenam barulah untuk anak-anak yang di bawah tanggungannya yang sudah aqil baligh. Jadi moga-moga panduan ini, kalau dah tak cukup untuk bayar semua, maka yang lain tu tidak diwajibkan zakat. Bahkan mereka menjadi orang yang mustahiq untuk menerima zakat. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sekarang ini kita lihat bila kita nak bayar zakat fitrah. Bila kita nak mengeluarkan zakat fitrah. Baik. Zakat fitrah harus dikeluarkan daripada awal Ramadan lagi. Masuk saja bulan Ramadan, iaitu terbenam matahari yang terakhir, terbenam matahari untuk hari yang terakhir daripada bulan Sya'ban, malam tu masuk malam Ramadan, maka sudah harus bagi seseorang itu mengeluarkan zakat fitrah, kerana dia mendapat salah satu daripada dua syarat, iaitu syarat berpuasa, syarat berRamadan dan syarat bersyawal, iaitu syarat berada di bulan Ramadan dan syarat hidup di dalam malam hari raya. Jadi dia dapat salah satu, dia adraka ahada asyartain, dia telah memperolehi salah satu daripada dua syarat itu, maka dia masuk pada waktu harus mengeluarkan zakat fitrah. Jadi alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan sekarang ini, maka dalam perintah PKPB ini juga mungkin pergerakan kita terhad, maka kita boleh bayar bila-bila masa. Kalau dulu mungkin kita menangguhkan pembayaran pada malam hari raya, tetapi saya galakkan untuk kita semua mempercepatkan pembayaran zakat untuk menghindarkan kita daripada terperangkap dengan keadaan tertentu hingga mungkin boleh mencacatkan amal ibadah kita. Jadi daripada awal Ramadan lagi dah boleh mula bayar zakat fitrah. Yang kedua, waktu sunat. Waktu sunat ataupun waktu afdal adalah dibayar sebelum daripada sembahyang hari raya. Sebelum sembahyang hari raya. Jadi yang tu afdal antara sembahyang solat fajar, solat subuh dengan sembahyang hari raya. Dan masa tu agak sempit. Mungkin dalam musim PKP ni agak sukar untuk kita dapatkan waktu ini, kerana masing-masing mempunyai kengkangan pergerakan, itu yang pentingnya. Dan yang ketiga, makruh dilewatkan membayar zakat fitrah hingga akhir hari raya. Artinya kalau lepas sembahyang raya pun kita tak bayar lagi, dan kita sengaja melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai lepas sembahyang raya, hukumnya adalah makruh, dan kita wajib juga membayarnya sebelum terbenam matahari hari raya. Dan yang keempat, haram
Haram dilambatkan membayar zakat fitrah selepas hari raya tanpa sebarang keuzuran. Artinya, seseorang yang melewat-lewatkan dengan sengaja membayar zakat fitrah sehinggalah terbenam matahari hari raya yang pertama, hukumnya adalah haram dan berdosa kecuali dengan keuzuran. Keuzuran itu yang diberi contoh umpamanya seperti hartanya hilang dan dia menunggu kedatangan hartanya, ataupun hilang orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tak ada orang nak boleh terima. Dia pergi cari, tak ada siapa. Sampai lepas terbenam matahari baru jumpalah orang miskin seorang dan dia bagi zakat fitrah kepada orang tersebut, maka itu tidak haram, tetapi tetap juga dibayar. Bagi orang yang terlupa membayar zakat fitrah walaupun selepas terbenam matahari, dia masih lagi wajib membayar zakat fitrah dan dikira sebagai bayaran qada. Dan bagi orang yang sengaja meninggalkan membayar zakat fitrah sehingga terbenam matahari, dia masih lagi wajib membayar zakat fitrah, dikira qada dan berdosa. Kalau tak sengaja tidak berdosa, kalau sengaja berdosa. Satu lagi, waktu membayar zakat fitrah adalah masuk waktu wajib. Bukan waktu wajib bayar masa tu. Masuk waktu wajib adalah selepas terbenam matahari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Artinya matahari hari terakhir bulan Ramadan terbenam, maka wajiblah kita membayar zakat fitrah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu perkara yang ingin dipertegaskan di sini, dalam perkiraan kemampuan untuk membayar zakat fitrah ini tidak diambil kira hutang. Jadi dia tengok belanja yang ada dalam poket saja. Kalau tolak hutang semua, tolak hutang kereta, tolak hutang kad kredit, tolak hutang rumah, mungkin ramai di kalangan kita akan kata dia tidak layak untuk membayar zakat fitrah. Sebab itu ulama kita mengatakan tidak disyaratkan pada mengeluarkan zakat fitrah keadaannya lebih daripada hutangnya. Maka walaupun dia ada hutang, apatah lagi hutang yang berjadual untuk dibayar, maka tidak dikira sebagai sesuatu yang mengurangkan kemampuannya untuk membayar zakat fitrah. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita nak membayar zakat fitrah? Kita boleh membayar zakat fitrah yang pertamanya dengan membayar zakat itu kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah, dan zakat yang wajib kita bayar itu adalah berdasarkan kepada berdasarkan kepada segantang makanan asasi negeri tempat kita tinggal. Itu kadar yang wajib kita bayar. Baik, saya ulang sekali lagi. Kadar zakat fitrah yang wajib kita bayar ialah satu gantang makanan yang asasi, yang menjadi asas, yang dimakan oleh negeri, yang dimakan oleh penduduk negeri tempat dia duduk itu, dan makanan itu mesti mengenyangkan, suci, bersih daripada tanah dan hampa, tidak ada aib, tidak ada bubuk, tidak ada basah dan sebagainya, tidak berubah baunya dan warnanya. Ini zaman kita ambil sukat gandum, sukat syair, sukat jagung, sukat beras, kita bayar. Baik. Jadi para ulama telah membincangkan dengan panjang lebar berkenaan dengan makanan asasi ini, dan kemudian sebahagian mereka juga ada yang mengaitkan makanan asasi penduduk negeri dan makanan yang mengenyangkan, dan makanan itu adalah makanan juga merujuk kepada makanan yang biasa dimakan oleh pemberi zakat itu sendiri. Jadi disenaraikan beberapa makanan asasi yang ada di dalam dunia Islam, antaranya gandum, antaranya syair ataupun
sejenis daripada gandum, jagung, beras, kacang kuda, kacang pul, kurma, zabib ataupun anggur kering, susu, keju dan sebagainya. Dan alhamdulillah dalam negara kita makanan asasi bagi umat Islam di Malaysia ini adalah sampai setakat ni kita kata masih lagi beras lah. Dan wallahualam mungkin masa-masa akan datang orang kita dah tak makan nasi, dah makan roti, mungkin dia jadi gandum. Tapi setakat ni beras, dan telah dibuat kajian, beras ini mempunyai beberapa grade. Sebab itu kita akan lihat berbeza-beza negeri, kebanyakan berdasarkan kepada kebiasaan penduduk negeri tersebut. Saya tak mau sentuh negeri lain. Bagi negeri Pulau Pinang, telah ditetapkan ada 2 jenis beras yang dimakan, maka sebahagiannya menggunakan beras yang berharga segantang RM7, dan mungkin sebahagian yang lain yang mempunyai kelebihan harta benda dan mempunyai kesenangan yang Allah Ta'ala berikan dalam hidup mereka. Mereka makan tiap-tiap hari ini beras yang berharga RM16 segantang. Maka ada 2 harga di negeri Pulau Pinang, RM7 dengan RM16. Macam mana kita nak pilih, kita tengoklah. Kita makan biasanya diri kita dan ahli keluarga kita, maka kita bayar mengikut kemampuan kita, bayar ikut kebiasaan kita. Kalau orang mampu RM7, dia bayar RM7. Kalau orang mampu RM7 nak bayar RM16, boleh. Tak ada masalah. Kalau orang mampu RM16, bukan mampu, kalau orang biasa makan beras RM16, dia bayarlah dengan harga yang RM16. Kalau orang biasa makan beras RM7, maka dia bayarlah dengan beras yang berharga RM7. Yang RM7 nak bayar RM16 boleh. Baik. Kemudian bagaimana kita nak bayar, iaitu dengan disampaikan kepada salah satu daripada 8 golongan yang berhak menerima zakat. 8 golongan tersebut, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat muallaf, yang kelima hamba mukatab, yang keenam orang berhutang, yang ketujuh orang yang berperang pada jalan Allah iaitu fi sabilillah, dan yang ke-8 orang yang terlantar dalam perjalanan iaitu ibnu sabil. Baik, ini 8 golongan yang berhak menerima zakat, dan alhamdulillah di negeri kita ini telah dilantik oleh pihak berkuasa agama, amil-amil daripada zakat Pulau Pinang untuk mengutip zakat fitrah, dan mereka inilah yang menjadi perantara bagi para muzaki ini, para orang yang mengeluarkan zakat, untuk diagih-agihkan kepada orang yang berhak. Bagaimana nak bayar? Maka satu perkara yang paling penting untuk kita ingatkan bahawasanya seseorang itu diwajibkan niat pada tiap-tiap zakat yang dibayarnya. Wajib niat. Nak bayar zakat tu kena niat. Baik. Macam mana dia nak niat? Yang terbaiknya adalah diniatkan ketika dia membayar zakat tersebut. Ketika diserahkan ke tangan amil, ketika diserahkan ke tangan fakir, ketika diserahkan ke tangan orang miskin, dia berniat dalam hatinya, inilah zakat fitrah yang wajib bagi diri aku. Ataupun inilah zakat fitrah yang wajib bagi diri aku dan tanggunganku. Inilah zakat fitrah yang wajib bagi diri aku, untuk isteri aku, untuk anak aku yang 5 orang, untuk ayah aku dan untuk ibu aku. Boleh juga. Okey, jadi yang pentingnya dia kena niat. Dan sebahagian ulama mengatakan memadai niat semasa diasingkan daripada harta-hartanya dan kemudian daripadanya, seperti katanya, inilah zakatku,
atau inilah fardu hartaku dan inilah zakat fitrahku. Contohnya dia bawa keluar, yang ni contoh dia bawa keluar. Katalah dia kena zakat tu ni berapa orang? Kata dia kena bayar zakat kata dia ada taungan berapa orang taungan. Dia nak bayar RM7. RM7, daripada RM7 tu dia ada 7 orang. 7 kali 7 berapa? 49. Maka dia ambil duit dia keluarkan harta dia tu, dia bawa keluar siap-siap daripada beg duit dia, dia bawa keluar. Okey. Ni tang ni ada RM50, maknanya melebihi RM49, dan dia niat ketika bawa keluar, diasingkan. Ketika mengasingkan harta tu, ketika mengasingkan duit tu, dia dah masa perasing tu dia niat siap dah. Dia bawa keluar, dia kata, "Inilah zakat fitrah ganti beras yang wajib aku bayar sebagai zakat fitrah. Inilah wang ganti beras yang wajib aku bayar sebagai zakat fitrah untuk diri aku, untuk isteri aku seorang, dua orang lah, untuk diri aku seorang, untuk isteri pertama aku, untuk isteri kedua aku, dan untuk 4 orang anak-anak aku." Kerana dia ada 2 isteri, 1 isteri, 2 anak. Jadi anak ada 4. Jadi dia, isteri dia, jadi dia dengan isteri dia 3 orang. Kemudian anak dia 4 orang, 7 orang. 7 kali 7, 49. Dia kata duit ni, dia bawa keluar duit daripada beg duit tadi. Tuan-tuan tengok, bawa keluar duit daripada beg duit, diasingkan. Dan dia kata, wang ini adalah ganti beras yang wajib bagi aku sebagai zakat fitrah untuk diri aku, 2 orang isteri aku dan 4 orang anak aku. Dah cukup sebagai niat. Bawa duit dalam paket. Sat lagi sampai dekat amil bagi duit ni, dia bagi balik RM1, ambil duit kita. Kemudian perlukah dia ulang niat? Kalau nak ulang niat boleh. Tak ulang niat pun dah tak apa, dah dikira selesai masalah niat. Ini dalam musim PKP ni kita nak mempermudahkan. Dan saya tengok minta maaflah, dalam budaya orang Melayu dalam pembayaran zakat ini agak terlalu official, sehingga niat itu kita kena siapkan untuk untuk dibaca, untuk dilafazkan, untuk ditetapkan dalam hati. Kemudian amil pula akan mengatakan aku terima dan dibacakan doa. Ini baik, bukan saya kata tak baik. Dan sebenarnya semuanya ini tidak menjadi syarat sah kepada zakat fitrah ataupun mana-mana zakat. Yang penting niat. Adakah perlu akad? Tidak perlu akad. Nak akad ni kita kahwin, insya-Allah ada akad. Jual beli yang wajib akad, tak ada siapa akad pun. Pergi kedai beli bayar sengap saja. Dalam mazhab kita kena akad. Kira mazhab Hanafi pula berunjuk-unjukkan dan sebagainya. Sirah haliyah dan sebagainya. Tidak tuan-tuan, dalam zakat fitrah tidak diwajibkan akad. Dalam zakat fitrah hanya memadai sah dengan niat. Dan niat itu tidak semestinya ketika kita memberi kepada penerima zakat, tetapi memadai dan mencukupi dan sah niat ketika kita mengasingkan kadar yang kita nak bayar kepada pihak yang berkenaan sebagai zakat fitrah kita. Cuma kena niat. Kalau untuk dirinya, dia kena niat untuk dirinya. Dan dipertegaskan, dimestikan, diwajibkan atas wali meniatkan fitrah ke atas orang-orang yang di bawah jagaannya sebagai ganti daripada mereka. Ini bagi wali mal. Wali yang bertanggungjawab menguruskan harta benda orang-orang yang tidak boleh belanja. Kita ingatkan juga orang-orang yang tidak boleh belanja sendiri, kita pegang harta anak yatim, kita pegang harta anak yang belum baligh, kita pegang harta orang yang safih, orang yang bodoh, kita pegang orang yang bodoh-bodoh alang dan sebagainya, yang ada masalah, yang ada sakit ke, yang gila dan sebagainya. Kena niat ganti daripada mereka. Kerana mereka sendiri wajib keluar zakat tapi tak boleh keluar pasal mereka akal tak cukup. Maka orang yang mutawalli, orang yang menguruskan harta tu kena keluar, ambil sebahagian daripada harta mereka, dikeluarkan zakat,
dan kena niat keluar zakat ganti daripada sipulan-sipulan yang safih, contohnya yang bodoh. Ada orang bodoh ni, wallahualam, bagi saya mungkin sekarang ni kita istilahkan sebagai cacat Mongoliat. Orang cacat, cacat apa nama? Cacat akal dan sebagainya. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, itu sebahagian daripada perkara yang berkaitan dengan zakat fitrah. Mungkin ada satu lagi yang dinyatakan dalam Matla'il Badrain. Di sini disebut, jika orang yang diwajibkan ke atasnya fitrah itu mempunyai hutang dan berkata kepada orang yang memberi hutang, aku jadikan hutangku atas engkau itu sebagai zakatku, mengikut pendapat yang sahih tidak sah. Mengikut satu qil, iaitu pandangan yang dhaif, sah, memadai. Artinya, contohnya, saya wajib bayar zakat, tapi ada satu orang miskin tu, dia hutang kat saya. Katalah dia hutang kat saya RM49, ataupun dia hutang kat saya RM50. Saya wajib bayar zakat fitrah untuk diri saya dan untuk ahli keluarga yang saya tanggung sebanyak RM49. Jadi, saya pergi kata kat dia, katalah nama dia Mat, hutang hang kat aku yang RM49, yang RM50 tu, hutang hang kat aku yang RM50 tu, RM49 aku niat sebagai zakat fitrah ambil kat hang. Hang kena bayar balik RM1 ya. Adakah sah buat lagu tu? Pandangan yang sahih dalam mazhab, tidak sah. Kita kena bayar, kita kena suruh dia bayar dulu kat kita. Kita kena suruh dia bayar dulu kat kita tunai, lepas tu kita ambil bayar kat dia, itu boleh. Tapi kalau kita nak melangsaikan hutang dia dengan kita dengan buat cara tolak zakat, itu tidak sah mengikut pandangan yang sahih. Tetapi sebahagian pandangan dan dikatakan qil, iaitu pandangan yang dhaif, yang lemah dalam mazhab, perbuatan itu tidak sah. Cuma ada sebahagian yang diamalkan, iaitu kita tambah lagi hutang kat dia. Kita tambah lagi hutang kat dia, kita bagi RM50 dia hang, hutang lagi kat aku 50. Jadi dia hutang pula kat kita 50, kemudian dia ambil 50 yang dia hutang baru kat kita tu, dia bayar hutang lama kat kita. Ini hilah lah, dia bayar hutang lama, kemudian kita ambil lagi 50 hutang lama tu, kita bagi balik kat dia sebagai zakat fitrah. Kemudian dia pun ambil duit yang dia baru dapat tu, bayar balik hutang yang baru buat RM50. Tuan-tuan boleh faham tak? Orang tu hutang kat kita 50. Kita nak bagi jadi zakat, kita ambil duit 50 kita hak baru, kita bagi kat dia, nah, ni aku bagi hutang kat RM50. Dia pun ambil lagi 50 sebagai hutang. Jadi dia hutang kat kita 100 lah. Jadi dia baru dapat 50, dia ambil 50 hak baru dapat tu, dia bagi balik kat kita, dan dia kata, yang ni aku bayar hutang aku kat hang hak dulu, hak RM50. Okey, kita pun ambil balik duit kita, hak hutang dulu. Jadi dia tinggal hutang kat kita, hutang dia kat kita tinggal 50, dan kita ada 50 tunai balik. Kita ambil 50 tunai ni, kita bayar kat dia, nah, yang ni aku bagi kat hang sebagai zakat fitrah yang wajib untuk diri aku dan tanggungan aku. Ambil RM50. Naknya RM49 lah. Ada lebih RM1 ambil kat hang lah. Aku sedekah kat hang. Jadi dia dapat lagi 50. Jadi dia pun ada 50, hutang kat kita lagi 50. Sekali dia ambil balik 50 tu, dia kata, ni 50 ni aku bagi balik kat hang sebagai bayar hutangku yang baki pada engkau, iaitu sebanyak RM50. Yang tu sebagai hilah untuk menyelesaikan hutang dengan pembayaran zakat. Moga-moga ia memberi kelepasan dan keluasan dalam agama Islam. Sekarang ini kita lihat sedikit perkara yang berkaitan dengan fidyah yang ada kaitan dengan ibadah puasa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seorang yang meninggalkan ibadah puasa dan seseorang yang melakukan beberapa bentuk kesalahan sepanjang ibadah berpuasa, ada di antaranya yang diwajibkan fidyah ataupun yang dikenakan
mengeluarkan fidyah sebagaimana yang terdapat di dalam syariat Islam. Di antara golongan yang diwajibkan mengeluarkan fidyah ini adalah yang pertamanya orang tua dan yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang yang tua dan bahasa bakunya disebut sebagai tua renta. Kalau bahasa negeri Pulau Pinang kita sebut sebagai tua marga. Tua sangat-sangat. Orang yang tua dan kita tahu orang yang tua dan tidak ada kemampuan untuk berpuasa kerana ketuaannya, ataupun orang yang sakit yang mana sakitnya itu menghalang daripada berpuasa. Sakitnya itu menghalang daripada berpuasa kerana sakit ataupun kerana dia sepanjang sakit itu dia terpaksa melakukan perkara yang membatalkan puasa, kena makan ubat, kena masukkan sesuatu dalam rongga dan sebagainya. Maka dan sakitnya itu pula mengikut pandangan ahli perubatan yang thiqah, yang kepercayaan, yang adil, yang menjaga maruah agamanya, sakit itu tidak ada harapan sembuh dan mereka tidak mampu lagi untuk berpuasa. Dan keadaan tidak mampu berpuasa itu menghadapi kesukaran yang tidak tertanggung pada kebiasaannya. Jika mereka berpuasa, maka kedua mereka itu dibenarkan untuk tidak berpuasa ataupun dibenarkan untuk berbuka puasa dan diwajibkan membayar fidyah secupak makanan asasi untuk satu hari yang ditinggalkan. Jadi setiap hari yang ditinggalkan dia wajib bayar fidyah ganti daripada puasa yang tak dapat ditunaikan. Dan golongan ini wajib membayar fidyah secupak satu hari dan tidak wajib qada. Tidak wajib qada kerana sakitnya tidak ada harapan sembuh. Dan orang tua memang orang tua ni adalah perkara yang tidak akan sembuh kerana kita tak bisa jumpa orang tua kembali menjadi muda kecuali dia make up buat muda. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang berkaitan dengan fidyah adalah perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan anak. Walaupun anak yang disusukan itu adalah anak susuan, bukan anak dia betul. Walaupun anak yang disusukan itu adalah anak susuan secara berupah. Ada orang menyusukan anak sukarela. Anak menakan dia ke, anak jiran dia ke, yang tu sukarela. Ada orang yang memang ambil upah menyusukan anak. Jadi yang pentingnya perempuan yang menyusukan anak. Jadi perempuan yang menyusukan anak, perempuan yang mengandung dan perempuan yang menyusukan anak, walaupun yang menyusukan anak secara mengambil upah anak orang lain ataupun anak dia sendiri, kalau mereka meninggalkan puasa kerana takut kemudaratan pada diri mereka, pada diri dia. Selagi dia puasa dia tak larat, selagi dia puasa dia sakit, selagi dia puasa dia begitu, dia ada kesukaran yang amat kerana diri dia, bukan kerana anak yang dikandung, bukan kerana anak yang disusu, maka orang ini boleh berbuka puasa dan diwajibkan mengqadhakan puasa dan tidak wajib membayar fidyah. Saya ulang, tidak wajib membayar fidyah. Namun jika keduanya hanya takut kemudaratan menimpa ke atas anak yang dikandung seperti keguguran atau kekurangan susu bagi anak yang disusu, dia wajib berbuka dan wajib diqadha serta wajib membayar fidyah tiap-tiap hari secupak makanan. Jadi kalau dia buka puasa tu bukan kerana diri dia tetapi semata-mata kerana takutkan kemudaratan
anak yang dikandung ataupun anak yang disusu. Dia kata kalau aku puasa lagi mengikut pandangan ahli perubatan, kalau puan puasa, anak puan yang akan gugur, dia wajib buka puasa dan dia wajib qada serta wajib membayar fidyah sehari secupak. Dan begitu juga orang yang menyusu, kalau dia berpuasa, susu dia tak ada, anak tak boleh nak makan susu, maka dia kena buka puasa dan bila susukan anak, dan dia wajib qada dan wajib membayar fidyah. Itu berkenaan dengan perempuan yang melakukan perempuan yang menyusukan anak ataupun dan perempuan yang mengandung. Dan ini adalah pandangan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dengan penuh penghormatan kepada pandangan-pandangan yang lain daripada mazhab Islam yang mu'tabar, yang mungkin tak perlu saya nyatakan di sini supaya tidak menimbulkan kekeliruan. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan kesalahan melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan bagi orang yang tidak ada keuzuran untuk berbuka puasa. Jadi jikalau seseorang yang berpuasa dan bukan dalam kategori orang yang dibenarkan untuk berbuka puasa seperti orang musafir dan sebagainya, dan dia dalam keadaan berpuasa, dia sengaja melakukan persetubuhan di dalam bulan Ramadan di siang hari, Ramadan, maka dia dikenakan untuk membayar ataupun dia diwajibkan untuk mengqadhakan puasanya dan membayar kafarah. Dia wajib mengqadhakan puasanya dan dia wajib membayar ataupun dia wajib menunaikan kafarah. Dan ini yang kita nak tengok kafarat tu apa. Sebelum tu, kafarah ini dikenakan kesalahan bersetubuh apabila seseorang itu memasukkan hasyafahnya kepada mana-mana kemaluan, depan atau belakang, binatang atau manusia, hidup atau mati. Yang kedua, dia melakukan perkara itu dalam keadaan mengetahui tentang haramnya dengan sengaja dan mengetahui tentang haramnya. Dan yang ketiga, dia bukan orang yang musafir ataupun orang yang sakit, kerana orang yang musafir ataupun sakit, kalau dia melakukan perkara itu dengan niat tarakhus, dia tidak dikenakan kafarat. Baik. Orang yang melakukan kemungkaran ini, iaitu melakukan jima' ke atas melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan dengan sengaja membatalkan puasanya dengan jima' itu, hukumnya berdosa dan dia wajib mengqadhakan hari yang dibatalkan itu, dan dia wajib membayar kafarat. Yang wajib qadha orang yang pelaku itu, kalau ada pada lelaki kalau suami itu wajib qadha, isteri pun wajib qadha juga kerana puasanya batal, tetapi kafaratnya hanya dikenakan kepada pelakunya sahaja, iaitu kepada pihak suami ataupun pihak lelaki. Baik, kafarat yang dikenakan adalah yang pertama, memerdekakan hamba yang mukmin yang sejahtera daripada kecacatan bekerja, sama ada lelaki atau perempuan, besar atau kecil. Yang pertama, dia kena usaha untuk memerdekakan hamba kalau ada. Kemudian kalau dia tidak mampu, maka dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Oleh kerana zaman kita ini dah zaman tak ada hamba abdi, maka
orang itu tidak ada pilihan kecuali dia kena puasa 2 bulan berturut-turut, dan mesti 2 bulan berturut-turut ni tiap-tiap hari dan tidak ada kurang walaupun sehari. Jika dia berbuka satu hari walaupun dengan uzur seperti musafir atau sakit, hendaklah dimulai puasanya itu daripada awal. Dah puasa 56 hari, tiba-tiba hari ke-57 sakit tak boleh puasa, batal puasa tu, kena mula daripada nombor 1 balik. Contoh. Kemudian, jika tidak berkuasa juga disebabkan masyaqqah yang tidak tertanggung olehnya mengikut adat, barulah dia wajib mengeluarkan fidyah, iaitu memberi makan 60 cupak makanan yang memadai pada fitrah kepada 60 orang miskin. Dah tak mampu nak puasa, baru dia boleh mengeluarkan fidyah, iaitu dengan membayar makanan kepada orang miskin, memberi makan 60 orang miskin seorang secupak mengikut makanan yang sah dibuat zakat fitrah. Jika dia tidak mampu juga, maka tetaplah kewajipan kafarat itu ke atasnya hinggalah ia mampu dan terus melaksanakannya sampai dia mati tak mampu juga, diserahkan pada Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan fidyah ini juga satu lagi bentuk fidyah yang diwajibkan, iaitu fidyah kerana melengahkan, mengqadakan puasa Ramadan yang ditinggalkan. Iaitu orang-orang yang diwajibkan ke atasnya qada Ramadan, tetapi ia melengahkannya tanpa uzur hingga masuk Ramadan yang lain, wajib atasnya fidyah untuk tiap-tiap satu hari satu mud, satu cupak. Demikianlah seterusnya berulang-ulang bilangan mud itu mengikut berulang-ulang berlalunya tahun serta wajib diqada. Yang ni orang yang melengahkan. Dia katalah dia tahun lepas Ramadan dia tinggal puasa 3 hari. Ataupun orang perempuan datang adat bulanannya 3 hari, maka dia wajib qada 3 hari. Sampailah dia berlengah-lengah, tak ada masalah apa pun, dia lengah sampai bertemu dengan Ramadan pula pada tahun ini. Ni baru ni Ramadan ni dia tak qada lagi 3 hari itu. Dan dia melengahkan itu tanpa uzur sampai masuk Ramadan baru ni, maka dia wajib bayar fidyah tiap-tiap satu hari satu mud denda, dan dia wajib juga mengqada hari yang ditinggalkan itu. Qada pun kena, fidyah pun kena. Satu mud. Satu mud ni maknanya satu cupak. Yang zakat fitrah tadi kita bincang, satu gantang, iaitu 4 mud. Yang kafarat orang jima' di siang hari Ramadan, kalau tak mampu puasa, dia kena bayar 60 cupak, bukan 60, dia kena bayar, 60 gantang, bukan 60 cupak. Kalau saya sebut silap, tuan-tuan betulkan, dia kena bayar 60 gantang. Astaghfirullahaladzim. Saya ulang balik sekali lagi. Dia kena bayar, Ustaz Zul, nanti boleh ni no? Boleh kalau tengok balik, kalau silap tadi saya sebut cupak gantang. Baik. Orang yang melakukan persetubuhan, orang yang membatalkan puasa dengan melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan tanpa ada rukhsah, maka dia dikenakan kafarat. Kafaratnya adalah memerdekakan hamba. Kalau tak mampu, berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, membayar fidyah, iaitu dengan memberi makan sebanyak 60 orang miskin, seorang secupak. 60 cupak kepada 60 orang, seorang secupak. Tak boleh seorang ambil 2-3 cupak. Ataupun seorang 60 cupak. Ini beza dengan zakat contohnya. Baik. Dikenakan juga fidyah bagi orang yang melengahkan mengqada puasa Ramadan
melengahkan qada puasa Ramadan sehingga bertemu dengan Ramadan di tahun yang satu lagi dan dia lengahkan itu tanpa uzur, maka dikenakan untuk setiap hari satu mud, dan bilangan mud itu, bilangan cupak itu akan berulang-ulang dengan berulangnya tahun sehinggalah dia mengqadakan. Dia wajib bayar dan dia wajib qadakan. Baik, cuma dalam mazhab kita, sekiranya 2 tahun masih lagi tidak mengqadakannya, wajiblah membayar fidyah bagi tiap-tiap harinya 2 mud. Begitulah seterusnya puasa yang ditinggalkan tetap wajib diqada. Jadi kalau tahun pertama dia tinggal, dia tak bayar sampai tahun kedua, maka dia kena 1 mud. Sampai tahun ketiga, hari yang sama tu dah jadi 2 mud. Sampai tahun keempat, hari itu dah tambah mengikut bilangan mud yang dikenakan. Jadi diingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai hutang puasa, wajiblah menyegerakan mengqadakan puasa tersebut supaya kita tidak dikenakan membayar fidyah berkaitan dengan kelewatan membayar puasa itu, dan kita dikenakan membayar fidyah untuk setiap hari sehari secupak mengikut bilangan tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah beberapa perkara yang berkaitan dengan fidyah puasa, iaitu fidyah yang dikenakan bagi orang yang meninggalkan puasa kerana tua dan sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang ni bayar fidyah saja sehari secupak dan tak perlu mengqadakan puasa. Yang kedua, ibu yang mengandung dan menyusukan anak, kalau meninggalkan puasa kerana bimbangkan keselamatan anak dalam kandungan dan anak yang disusu, maka dia wajib mengqada dan wajib membayar fidyah sehari secupak juga. Yang ketiga, orang yang melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan, membatalkan puasanya dengan persetubuhan di siang hari Ramadan tanpa rukhsah, tanpa keringanan yang diberikan oleh syarak, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tak mampu berpuasa, maka dia wajib mengeluarkan fidyah dengan membayar makanan sebanyak 60 cupak yang diberikan kepada 60 orang fakir miskin. Dan makanan yang dijadikan bayaran untuk kafarah ini mestilah makanan yang sah untuk dibuat zakat fitrah. Dan yang keempat, fidyah juga dikenakan kepada orang yang melewat-lewatkan ataupun melengahkan mengqada puasa bulan Ramadan sehingga bertemu dengan Ramadan yang satu lagi di tahun yang seterusnya, maka dikenakan 1 cupak 1 hari, dan bilangan cupak untuk setiap hari itu berganda mengikut bergandanya bilangan tahun yang dilewatkan ataupun yang dilengahkan untuk mengqadakan puasa tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Moga-moga sedikit perkongsian yang kita buat ini dapat membantu kita untuk menunaikan ibadah kita dengan sempurna dan memberi sebahagian pencerahan dan penerangan terhadap hukum hakam berkaitan dengan zakat fitrah dan fidyah yang dikenakan yang berkaitan dengan ibadah puasa. Moga-moga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita dan puasa kita benar-benar menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna akhirahu وأعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحفظ اللسان وجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وقتل وحرب وضيق وشدة ومرض وسقم وجنون وجذام وبرص وسيء الأسقام ما ظهر منها وما بطن عنا وعن بلدنا
وعن جميع بلاد المسلمين وعن جميع أنحاء العالم يا رب العالمين بمنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبنية القبول والتوفيق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط مستقيم صراط اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tu boleh seluar nak